makin drag. Okey, jadi cikgu dah mula rekod kelas kita macam biasalah, memang akan ada recording. Okey, jadi cikgu mula sharekan skrin cikgu. Cikgu mula share skrin cikgu. Okey, sekarang soalan cikgu nak tanya, nampak tak skrin cikgu? Nampak. Okey, bagus, mantap. Okey, jadi jangan lesu-lesu. Jangan lesu-lesu. Sepatutnya kelas kita ni, sebelum kelas kamu dah tidur tau. Macam cikgu tidur dulu tadi. Okey. Lepas tu kalau kamu nak makan keropok ke, nak minum air ke, sila, cikgu okey je. Okey. Jadi apa yang kita nak belajar pada hari ini? Sebelum cikgu teruskan, cikgu nak ingat balik, cikgu nak recap balik apa yang kita dah belajar pada minggu lepas. Okey, yang pertama kita nak selesaikan linear equation. Linear equation. Okey. Dalam linear equation dia ada rule dia. Okey, apa rule dia? Dia ada 4 rule yang kita dah belajar pada minggu lepas. Kita dah belajar pada minggu lepas. Okey, jadi 4 rule ni kamu kena ingat. Kamu kena ingat. Okey, yang pertama, rule yang pertama. Okey. Okey, siapa boleh bagi tahu cikgu rule yang pertama? Apa rule pertama untuk selesaikan? Apakah rule yang pertama? Untuk selesaikan linear equation. Untuk selesaikan cara mencari pemala. Untuk selesaikan cari huruf tu. Cari nilai huruf. Okey, cikgu terang satu rule dia. Okey, rule yang pertama adalah positif. Kalau positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Ya, dia jadi negatif. Pandai. Yang kedua, rule yang kedua, negatif pindah ke sebelah dia jadi apa? Positif. Pandai. Okey, yang ketiga, darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi apa? Bahagi. Ya, bahagi. Akhir sekali, bahagi pindah ke sebelah dia jadi apa? Darab. Darab. Okey. Jadi untuk rule ni, kamu kena ingat. Kamu kena ingat betul-betul. Positif pindah ke sebelah jadi negatif, negatif jadi positif, darab jadi bahagi, bahagi jadi darab. Kena ingat betul-betul rule ni. Sebab apa? Sebab kalaulah kamu terlupa ke ataupun terconfuse ke, satu je kamu gerakkan positif, tiba-tiba kamu ke sebelah jadi positif juga. Salah terus apa yang kamu buat tu. Kamu takkan dapat nilai dia. Begitulah. Begitulah matematik ni. Okey, jadi macam mana kita nak tahu dia dalam keadaan positif dengan negatif? Salin tahu nota cikgu. Okey, macam mana kita nak tahu dia dalam keadaan positif dengan negatif? Dia macam ni. X tambah 5 sama dengan 10. X tolak 5 sama dengan 10. Jadi sekarang masing-masing boleh tengok. Okey, yang pertama adalah cara kita nak cari, kita nak check dia dalam keadaan apa. Sebab apa? Sebab penting untuk kita check dia dalam keadaan apa sebelum dialihkan. Okey, macam ni. Kita check sebelum kita nak alihkan 5, yang pertama kita check 5 ni dia dalam keadaan positif. Jadi bila dia dalam keadaan positif, alih ke sebelah, dia akan jadi negatif. Okey. Yang pertama. Yang kedua pula, 5 ni kita nak alihkan. Kita check dia dalam keadaan apa dulu. Okey. Bila kita dah tahu dia dalam keadaan apa, barulah kita alihkan. Kamu jangan alihkan kalau kamu confuse dia dalam keadaan apa. Jadi kalau kita nak check dia dalam keadaan positif ke negatif ke, kita tengok dia punya simbol belakang nombor. Kita tengok dia punya simbol belakang nombor. Okey. Itu yang kedua lah. Yang ketiga, kita pergi kepada penjelasan yang ketiga. Okey, soalan cikgu untuk kamu. Macam mana kita nak tahu dia dalam keadaan darab? Macam mana kita nak tahu dia dalam keadaan darab? Siapa boleh bagi tahu? Nombor bersebelahan dengan huruf. Pandai. Nombor duduk sebelah huruf. Okey. 5x sama dengan 10.
Dia berbeza dengan dekat atas ni. Dengan atas ni. Kalau dekat atas ni dia ada ruang antara nombor dengan huruf dia ada simbol. Antara nombor dengan huruf dia ada simbol. Tapi bila dia antara nombor dengan huruf dia betul-betul duduk sebelah-sebelah. Ini nombor 5, ini X, ini huruf, dia duduk betul-betul sebelah-sebelah. Jadi bila dia duduk betul-betul sebelah-sebelah, maksudnya kita dah check dia dalam keadaan darab. Maksudnya ini kalau kita nak alihkan 5 ni dia dalam keadaan darab. Okey, yang terakhir, macam mana kita nak tahu dia dalam keadaan pecahan? Silap. Macam mana kita nak tahu dia dalam keadaan bahagi? Ada per. Ya, dia ada per. Dia ada pecahan. Silap soalan. Okey, jadi kita nak tahu dia dalam keadaan bahagi tu macam mana? Maksudnya nombor dengan huruf, nombor dengan huruf dia dalam keadaan per. Dia dalam keadaan pecahan. Maksudnya bila kita nak alihkan 5 ni, kita dah detect dia dalam keadaan bahagi. Kita dah detect dia dalam keadaan bahagi. Jadi kita kena faham betul-betul keadaan sebelum dipindahkan, baru kita tahu lepas dia pindah dia jadi apa. Jadi cikgu ulang lagi sekali. Kalau kita nak pindahkan 5, kita kena ingat. Kita nak pindahkan 5 ni, kita kena tengok simbol dia. Kalau positif, kalau dia dalam keadaan positif, dipindahkan dia jadi negatif. Okey, yang kedua, 5. Tengok simbol dia negatif. Bila dipindahkan, dia jadi positif. Yang ketiga pula, bila nombor dengan huruf duduk sebelah-sebelah, maksudnya di dalam keadaan darab. Jadi bila kita dah check dia dalam keadaan darab, kita dah tahu dia dalam keadaan darab. Jadi bila kita nak pindahkan 5 ni, dia akan jadi bahagi. Dan yang keempat adalah macam mana kita nak tahu keadaan tu dalam keadaan bahagi. X per 5. Jadi bila dia dalam keadaan X per 5, maksudnya kita dah check dia dalam keadaan bahagi. Okey, jadi tengok betul-betul. Okey, ini yang pertama. Rule dia yang pertama. Yang kedua, cikgu nak ajar kamu pula pada petang ini, penambahan info daripada petang ini. Penambahan informasi pada petang ini adalah kita pergi kepada satu tajuk ataupun satu subtopik yang nama dia itu S sebenarnya, bukan 8 saja nak nampak cantik. Sebutan serupa. Sebutan serupa. Jadi apa tu sebutan serupa? Apa tu sebutan serupa? Jadi cikgu bagi nota ni, sila salin. Okey. Jadi cikgu akan pergi kepada dekat atas. Okey. Jadi, kamu tengok betul-betul ni. Okey, yang pertama yang kita nak belajar pada petang ini adalah memfokuskan tajuk algebra. Okey, kita tahu semua tu. Okey. Jadi di bawah algebra, dia ada satu, nama dia sebutan serupa. Sebutan serupa. Apa tu sebutan serupa? Okey. Jadi dekat sini, lepas cikgu terangkan kepada sebutan serupa, dia ada lagi satu bahagian. Sila salin. Okey, nama dia sebutan tidak serupa. Sebutan tidak serupa. Okey. Jadi kita nak belajar apa tu sebutan serupa dengan apa sebutan tak serupa tu. Okey. Jadi sebutan serupa ni apa? Sebutan tak serupa ni apa? Okey, sebutan serupa ni adalah apabila keadaan keadaan yang sama. Keadaan yang sama. Sebutan tak serupa ni apa? Apabila keadaan yang berbeza. Apa benda yang sama? Apa benda yang berbeza? Okey, kamu tengok ni. Cikgu tunjuk pula contoh dia. Okey, jadi ni yang warna biru ni definisi dia. Cikgu pergi pula kepada yang warna hijau. Warna hijau, 5A dengan 6A. 5A
dengan 6A. Dekat keadaan nombor yang pertama adalah 5 dengan A. Nombor yang kedua adalah nombor 6 duduk juga dengan A. Jadi dia ada A dengan A. Jadi kita boleh takrifkan sebagai apa? Kita boleh cakap 5A dengan 6A adalah keadaan yang sama. Sebab apa? Sebab dia punya huruf sama. Kalau keadaan yang berbeza macam mana? Kalau keadaan yang berbeza adalah 5A dengan 6B. Dia punya huruf dia lain. Okey, 5 dekat sini huruf dia A. 5 dekat sini huruf dia B. Ini contoh. Ini contoh dia. Jadi kenapa kita belajar? Okey, kita dah tahu sebutan serupa tu adalah apabila huruf yang sama ataupun kita cakap dia keadaan yang sama. Okey, kenapa kita nak tahu dia sebutan serupa dengan kenapa kita nak tahu dia sebutan tak serupa? Okey, sebab apa? Sebab sebutan serupa ni boleh diselesaikan. Okey, salin tahu ni sebab sebutan serupa ni boleh diselesaikan. Dan sebutan serupa kalaulah kamu tak selesaikan, kamu salah. Sebab apa? Sebab kamu tak melengkapkan sepenuh jawapan tu. Kalau sebutan tak serupa, sebutan tak serupa, dia berbeza. Dia tak boleh diselesaikan. Kena fahamkan ni. Ada still lagi orang tak faham. Okey. Jadi apakah contoh boleh diselesaikan tu? Contohnya dekat sini cikgu cakap 5A dengan 6A. 5A dengan 6A. 5A boleh ditambahkan dengan 6A. Dia boleh diselesaikan. Jadi nak selesaikan macam mana? Ambil nombor 5 tambah nombor 6. Tambahkan yang huruf sahaja. 5 tambah 6 kita dapat 11A. Itu maksud dia boleh diselesaikan. Apa yang boleh A dengan A tu kalau ditambah jangan jadikan dia kuasa 2. Jadi kita hanya selesaikan dia punya nombor sahaja. Kita hanya selesaikan dia punya nombor sahaja. Cikgu tambah boleh, kalau tolak tak boleh ke? Boleh. Kalau tolak dia akan jadi selesaikan yang bahagian nombor sahaja 5 tolak 6. 5 tolak 6. Okey, cikgu nak soal kamu. 5 tolak 6 dapat berapa? 5 tolak 6. Negatif 1. Ya, negatif 1. A. Bila dia dalam keadaan A dekat sini, A ada 5, 6 ada A. Jadi dekat sini, pastikan jawapan kamu ada A juga. Jadi tapi tadi cikgu tanya 5 tolak 6 kan? Dapatlah negatif 1. Jadi kamu kena faham. Boleh diselesaikan. Maksud boleh diselesaikan ni adalah kita boleh buat tambah dan kita boleh buat tolak. Kalau tak boleh diselesaikan tu macam mana? Okey, cikgu soal. Tak payahlah cikgu buat je. Kalau 5A dengan 6B. Kalau soalan tu kata 5A tambah 6B. Dia tak boleh diselesaikan. Dia tak boleh diselesaikan. Rasa-rasa apa jawapan dia 5A tambah 6B? Jawapan dia bersamaan 5A tambah 6B. Pandai. Dia akan dapat juga 5A tambah 6B. Kalau cikgu buat tolak pun 5A tolak 6B, selagi kita tengok dia tak dalam keadaan yang sama. Dia dalam keadaan kat sini ada A, dekat sini ada B. Jadi jawapan dia 5A tolak 6B juga. Itu cara dia. Itu adalah cara dia. Sekarang kamu tengok kepada contoh kotak warna biru dekat tengah-tengah ni. Okey. Okey. Sebenarnya cikgu tak plan pun nak buat kotak warna biru ni. Tapi alang-alang nampak cantik sikit. Cikgu buatlah kotak warna biru. Okey. Jadi 3A tambah 2B tambah 2A. 3A tambah 2B tambah 2A. Cikgu nak soal kamu. Berdasarkan yang penerangan cikgu bagi tadi. Berapa jawapan dia? 3A tambah 2B tambah 2A. 5A tambah 2B. Okey. Pandai. 5A tambahlah dengan 2B. Jadi apa maksudnya? Maksudnya dekat sini kita ada A dengan A.
Ini ada 3, ini ada 2. Jadi yang hanya boleh diselesaikan yang sebutan serupa. Yang ada A sahaja boleh diselesaikan. Jadi 3 tambah dengan 2. Kita dapat 5A. Untuk 2B, tak boleh diselesaikan. 5A jangan kamu gabungkan macam ni. Salah. Salah. Kalau ditambah dengan tolak, dia akan jadi 5A tambah 2B sahaja. Inilah jawapan akhir dia. Okey. Itu yang dimaksudkan dengan sebutan serupa. Ada siapa-siapa nak tanya cikgu soalan tak? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Okey. Okey, kalau tak ada soalan, bagi tahu cikgu. Kalau ada soalan, bagi tahu cikgu. Jadi cikgu terangkan, boleh diselesaikan, maksudnya di dalam keadaan apa? Tambah dengan tolak. Sekarang ni tambah dengan tolak. Dia boleh diselesaikan apabila ditambah dengan tolak. Okey, nota tambahan. Cikgu nak soal kamu, kalau A tambah A tambah A dapat berapa? 2A. Okey, pandai. Dia akan dapat 2A. Bila dia dapat 2A tu bukannya bermaksud A ni kita nak tambahkan. A ni tak ada lah nombor dekat depan dia, jadi tak boleh tambah. Sebenarnya kalau dia tulis nombor sahaja. Kalau dia tulis huruf sahaja, dia pasti ada nombor 1 dekat depan huruf. Ini pasti ada nombor 1 dekat sini. Dia sama juga dengan 3A tolak A. 3A tolak A. Macam mana nak baca dia? Sini ada nombor, sini tak ada nombor. Kamu boleh saja letak 1 dekat sini. Ambil 3, tolak dengan 1 dapat 2A. Ingat, kalau dia tulis huruf sahaja, sebenarnya ada nombor 1 dekat depan huruf tu. Okey, Haris. Jelas ke Haris? Boleh faham? Boleh kot. Okey. Okey. Inilah dimaksudkan dengan sebutan serupa dengan sebutan tak serupa. Okey. Jadi, yang perempuan faham ke? Cikgu tak dengar suara yang perempuan, boleh faham ke? Boleh. Okey. Okey. Jadi kalau kamu faham apa yang cikgu tunjuk dekat depan ni, semua kamu dah boleh selesaikan dah. Soalan petang ni semua kamu dah boleh selesaikan dah. Kita dah boleh habiskan kelas dah. Tapi cikgu nak confirmkan. Okey, yang pertama faham rule ni. Positif jadi negatif. Negatif jadi positif dan seterusnya. Itu yang pertama kita kena faham. Ini kita dah belajar minggu lepas. Tapi minggu ni kita tambah. Kita tambah. Kita belajar sebutan serupa dengan sebutan tak serupa. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan. Kamu boleh buka. Jadi kita pergi kepada worksheet terus. Okey, kita pergi kepada worksheet persamaan linear terus. Okey, cikgu tak nak buat yang senang. Cikgu terus pergi kepada yang susah. Kamu pergi kepada muka surat 4. Kita pergi kepada muka surat 4. Okey. Jadi yang ni kalau kamu faham yang tadi cikgu terangkan, kamu easy je. Kalau kamu tak faham yang cikgu terangkan tadi, kita akan buat soalan sama-sama. Jadi cikgu akan tunjukkan dulu 2 contoh, lepas tu kamu akan buat juga 2 latihan. Okey, boleh cikgu teruskan untuk sesi penerangan contoh? Boleh. Okey. Okey, bagus. Okey, jadi tengok betul-betul macam mana cikgu selesaikan. Okey, tengok betul-betul macam mana cikgu selesaikan. Yang pertama adalah step yang pertama, kamu cari sebutan serupa. Kalau ada pen warna-warni lagi bagus. Kalau ada pen warna-warni lagi bagus. Contoh soalan nombor 1. 283 tolak Z sama dengan 15Z tambah 11. Okey. Kalau cikgu cakap negatif Z, dia tulis negatif Z. Cikgu boleh je letak nombor 1 depan dia. Bulatkan sebutan serupa. Maksudnya kamu kena identify mana satu sebutan serupa. Okey, yang ni cikgu identify 283. Tadi kita cakap pasal huruf. Kita cakap pasal huruf. Contoh yang tadi kan 5A tambah 2A. Ni adalah sebutan serupa.
5A tambah 2B. Ini adalah sebutan tak serupa. Kalau tak ada huruf tu macam mana? 5A tambah 2 ni macam mana? 5A tambah 2 pun dikategorikan sebagai sebutan yang tak serupa. Sebab tu nota cikgu bagi tadi adalah cikgu cakap apa? Keadaan yang sama. Cikgu tak cakap huruf yang sama. Okey, kita tengok nota cikgu. Tengok ni. Kita cakap keadaan yang sama. Contoh kalau dia tak ada huruf pun tengok ni 5 tambah 7. 5 tambah 7 dekat sini boleh diselesaikan. Dia akan dapat 12. Sebab apa? Sebab dia dalam keadaan yang sama. Dia tak ada huruf. Kalau cikgu buat 2A tambah 3, dia akan dapat 2A tambah 3 juga. Sebab apa? Sebab dia adalah keadaan yang berbeza. Yang 2 ni ada A, yang 3 ni tak ada A. Jadi dia tak boleh ditambah dan ditolakkan. Jadi jawapan dia tetap 2A tambah 3. Okey, kita berbalik kepada kita punya sesi soalan. Soalan pertama kita tadi. 283. Kita bulatkan. 283. Tolak Z. Kenapa tak boleh diselesaikan? Kenapa soalan dia tak selesaikan terus? Sebab dia dikira sebagai sebutan yang berbeza. Itu tak apalah. Kita bulatkan dulu sebutan yang serupa. Di 283 dengan negatif 1Z di sebutan serupa ke tak? Dua-dua ni. Tak. 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 Okey. 283 tak ada huruf Z. Tapi dekat negatif 1Z ada huruf Z. Okey, jadi kita bulatkan. Warna hijau untuk yang ada huruf Z. Warna biru yang tak ada huruf Z. Okey, 15Z cikgu bulatkan pakai warna hijau. Dan nombor 11 cikgu bulatkan pakai warna biru. Sebab apa? Dia tak ada Z. Itu yang pertama. Step pertama nak selesaikan kelas kita pada petang ini adalah yang pertama apa kita kena buat? Pastikan kamu ada jalan kerja ni. Tentukan sebutan serupa. Tentukan sebutan serupa. Okey, itu yang pertama. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, lepas kita dah tentukan sebutan serupa, kita alihkan. Kenapa nak kena alih? Sebab apa? Kamu tengok balik nota cikgu. Bila kita alihkan di dalam tempat yang sama, dia boleh diselesaikan. Sebab tu kita nak alihkan dia pada tempat yang sama. Jadi kita bercakap tentang tempat ni, kamu kena faham. Kamu kena faham. Dia ada bahagian kiri dengan kanan. Kita anggap sama dengan ni dia duduk tengah-tengah. Ini apa-apa yang duduk tengah-tengah mesti ada kiri dengan kanan. Tak ada benda dalam dunia ni yang duduk tengah-tengah ada kiri je. Kita tak panggil tengah-tengah macam tu. Okey. Sorry, cikgu tergelak teringat anak murid cikgu. Okey, ini adalah kiri. Sebab apa? Bila kita anggap sama dengan tu duduk tengah-tengah, kita tengoklah tangan kita. Kiri. Okey. Okey, yang ini adalah kanan. Ini adalah kanan. Okey. Ada apa orang cakap ada satu kisah. Ada satu kisah. Cikgu punya anak murid. Cikgu cakaplah. Okey, semua benda dalam dunia ni kalau tengah-tengah mesti ada kiri dengan kanan. Okey, kebetulanlah nak dibuat dalam kelas tu ada seorang tu tangannya tak ada. Tangannya tak ada. Dia ada tangan kiri je. Jadi bila cikgu cakap macam tu yang murid dekat A ni dia cakap lah. Nama dia Ikmal. Dia cakap, cikgu. Maksudnya Ikmal tak ada tengah-tengah lah. Ikmal ada tangan kanan je. Jadi cikgu tergelak tadi. Okey, sorry. Okey, jadi dekat sini kita ada kiri dengan kanan. Kita ada kiri dengan kanan. Okey, ingat tu betul-betul dia ada kiri dengan kanan. Jadi bila kita ada kiri dengan kanan, kamu kena alihkan yang bahagian kiri mesti tempat untuk yang ada huruf. Maksudnya apa? Kalau dia Z dekat sini, kamu kena alihkan. Contoh negatif 1Z, dia dah memang duduk belah kiri. Jadi kita tulis sahaja negatif 1Z dekat sini. Untuk 15Z ni dia duduk belah kanan. Jadi kamu kena alihkan. Jadi bila kamu nak alihkan 15Z
Cikgu soal kamu. Dia dalam rule nombor berapa? Positif jadi negatif ataupun darab jadi bahagi? Cikgu soal kamu. Rule nombor 2. Ha? Nombor 2. Darab bahagi. Darab jadi bahagi. Okey. Jadi tengok ni. Kalau kamu alihkan 15 sahaja, dia darab jadi bahagi. Kalau kamu alihkan Z sahaja, dia darab jadi bahagi. Sekarang ni kita tak alihkan nombor 15 ataupun huruf Z sekali. Macam mana tu? Macam mana tu? Okey, kita tak alihkan 15 sahaja ataupun Z sahaja. Jadi kita kena faham 15Z ni dalam keadaan positif. Kita alihkan dia dalam keadaan positif. Pindah ke sebelah dia jadi negatif 15Z. Kenapa negatif? Kenapa positif jadi negatif? Sebab kita alihkan satu bahagian 15 dengan Z. Kita tak alihkan 15 sahaja. Kalau kita alihkan 15 sahaja, darab jadi bahagi. Kalau kita alihkan Z sahaja, darab jadi bahagi. Tapi bila kita alihkan 15Z, kita kena positif jadi negatif. Jelas ke? Jelas, cikgu. Okey, bagus. Ada soalan tanya je cikgu Okey, dah. Dekat kiri ada dah huruf. Dekat kanan nak buat macam mana? Okey, tengok betul-betul. Dekat kanan pastikan dia tiada huruf. Tiada huruf. Cikgu nak kamu biasakan selesaikan nombor 2 ni. Okey, contohlah nombor 11. Ini dah dekat kanan. Jadi kamu boleh je tulis nombor 11. 283 ni dia dekat kiri. Jadi kamu kena alih ke sana. 283 daripada positif. Dia positif Positif jadilah negatif 283. Jadi dekat sini bila kamu nampak kamu tengok dekat sini cikgu buat anak panah. Panah apa cantik Tak apalah cikgu buat anak panah warna hitam. Okey, tengok anak panah warna hitam ni kamu tengok Z dengan Z. Tak ada huruf dengan tak ada huruf. Jadi bila dia dalam keadaan sebuta pula. Dalam keadaan sebutan serupa. Apa maksudnya? Maksudnya dia boleh diselesaikan. Jadi kita nak selesaikan dia, ambil dia punya nombor sahaja. Negatif 1 dengan negatif 15 dapat berapa? Negatif 15. Tak dengar? Ya, negatif 16Z. Sama dengan 11 tolak 283 dapat berapa? Negatif 272. Okey, negatif 272. Okey. Jadi dekat sini kita dah boleh selesaikan dah. Dia ada 2 step sahaja. Dia ada 2 step sahaja. Jadi kita dah selesaikan dah. Sampai sini jelas ke yang negatif 16Z sama dengan negatif 272? Jelas ke masing-masing? Jelas. Okey. Jadi sekarang kita nak cari Z tu berapakah nilai Z tu? Jadi kamu kena alihkan negatif 16. Jadi bila kamu nak alihkan negatif 16 sahaja, dia akan jadi darab jadi bahagi. Kalau kamu alihkan negatif 16Z, dia negatif jadi positif. Tapi kalau kamu alihkan negatif 16 sahaja, darab jadi bahagi. Ni darab dipindah ke sebelah, dia jadi bahagi. Maksudnya 272 dia bukan jadi positif 16, dia tetap bahagi negatif 16. Sebab apa? Sebab kondisi dia sekarang ni negatif 16 darab Z. Jadi kita fokus kepada darab jadi bahagi. Sekarang barulah kamu boleh dapat berapa nilai Z. Sekarang tekan kalkulator. Negatif 272 per negatif 16 dapat berapa? 17. Inilah jawapan dia. Inilah jawapan dia. Okey. Cikgu terangkan lagi sekali. Cikgu terangkan lagi sekali. Okey, yang pertama adalah kita faham rule positif, negatif, ada 4 rule tadi. Yang kedua kita faham kat mana sebutan serupa dengan sebutan tak serupa. Jadi bila kamu faham 2 benda ni, tak kisahlah soalan tu panjang mana pun,
kamu boleh selesaikan nak cari nilai pemala dia, nilai unknown dia, nilai variable dia, nilai huruf tu. Huruf tu apa? Algebra. Okey. Jadi sekarang step pertama adalah kita bulatkan, kita tentukan sebutan yang serupa. Nampak ni cikgu bulatkan mana satu sebutan serupa dengan mana satu sebutan tidak serupa. Okey, sampai sini jelas ke? Cikgu nak soal sikit masing-masing. Jelas ke sampai sini? Jelas. Okey, bagus. Okey, lepas kita dah tentukan mana satu kawan, mana satu kawan, kita bagi kawan tu duduk sama tempat. Yang sebutan serupa tu duduk satu tempat. Jadi nak satu tempat tu macam mana? Ingat ni formula daripada cikgu. Kiri mesti ada huruf, kanan mesti tiada huruf. Jadi ini adalah bahagian kiri, ini adalah bahagian kanan. Negatif 1Z duduk belah kiri. Yang 15Z dia positif, pindah ke sebelah dia jadi negatif. Negatif 15Z. Jangan kamu pergi pindah darab jadi bahagi. Okey. Okey, lepas tu 11 dah memang duduk belah kanan, 283 positif, pindah ke sebelah dia jadi negatif 283. Bila kita dah sama dua-dua belah, bila kita dah sama dua-dua belah, jadi kita boleh selesaikan negatif 16Z. Negatif 1, negatif 15 jadi negatif 16. 11 tolak 283 jadi negatif 272. Jadi nak cari Z. Nak cari Z. Negatif 16. Nak cari Z maksudnya kamu kena tinggalkan Z tu duduk sorang-sorang. Jadi alihkan negatif 16 pindah ke sana. Jadi dekat sini tekan sahaja kalkulator, kamu terus akan dapat dia punya jawapan. Okey, ada soalan tak nak tanya cikgu? Okey, tak ada Okey. Okey, bagus. Okey, jadi sekarang ni cikgu nak masing-masing selesaikan daripada contoh yang cikgu tunjuk dekat depan. Cuba buat soalan nombor 7. Dah siap hantar dekat WhatsApp. Okey, dah siap hantar je tau kat WhatsApp. Okey, bagus. Dah ada yang dah dapat jawab. Bagus Syifa. Orang pertama dapat jawab pada hari ni. Bagus. Terima kasih cikgu. Okey. Okey, bagus Dania Syahira. Orang kedua pada petang ini. Okey, cikgu stay tunggu lagi yang lain Okey, bagus Aulia. Pandai.
Okey, bagus Scarlett. Okey, pandai Erdina. Sama. Okey, bagus Amjad. Pandai. Ni tak selesaikan lagi. Kena alihkan. Okey, cikgu bagi 1 minit lagi Tak apalah, cikgu bagi 2 minit lagi. Okey, untuk alih macam cikgu pesan tadi rule positif negatif. Kalau kamu tersilap alih, automatik jawapan tu salah. Kalau cikgu check kan, cikgu nampak, oh salah alih. Cikgu tak payah pandang dah yang bawah. Terus cikgu pangkah. Okey, cikgu bagi masa lagi yang lain buat. Lagi 1 minit lagi. Ya, pandai. Bagus. Okey, jadi okey. Okey, bagus. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Bagus, ramai yang dapat, tapi ramai juga yang tak dapat. Tak apa. Itu adalah kita punya latihan yang pertama. InsyaAllah kita akan pergi pula kepada latihan yang kedua. Okey, fahamkan elok-elok latihan kita pada malam ini. Sebab apa? Sebab kalaulah habis bulan Ogos, cikgu nak kamu boleh selesaikan soalan dekat depan ni. Cikgu bagi 5, 3x tambah 2 juga sama dengan 2x tambah 3. Lepas tu cikgu buka kurungan lagi 3x. Tak naklah 3. 3, lepas tu cikgu buat pula 5, 2x tambah 10. Maksudnya habis bulan Ogos, kamu dah boleh buat dah soalan ni. Biarlah soalan tu panjang macam mana pun, kamu dah boleh buat dah. Jadi fokus betul-betul. Nak selesaikan soalan ni, ini adalah soalan akhir lah. Soalan minggu keempat. Okey, tapi nombor 7, fahamkan yang sebutan serupa ni. Fahamkan dengan sebutan serupa tu. Okey, jadi dekat sini step yang sama sahaja. Tak ada apa-apa berubah. Okey, 18Z cikgu salin balik tambah 9 sama dengan 298 tambah Z. Cikgu lagi selesa bila cikgu nampak Z ada satu sahaja huruf kat sini. Cikgu letak nombor 1. Cikgu bulatkan sebutan yang serupa. Ini ada huruf Z, jadi cikgu bulatkan. Yang ini tak ada huruf Z, jadi cikgu bulatkan. Yang ada huruf duduk belah kiri. Jadi 18Z ni dah memang duduk belah kiri. Dia dah memang duduk belah kiri. Mana satu kiri, mana satu kanan? Ini adalah bahagian kiri. Ini adalah bahagian kanan. Okey. Jadi 18Z ni dah memang duduk belah kiri. Jadi positif 1Z. Kita pindah ke sebelah positif. Jadi negatif 1Z. Ingat, kalau kita nak alihkan, positif negatif macam tu. Kalau kita nak alihkan 1Z. Satu sahaja kita nak alihkan, darab jadi bahagi. Tapi bila kita alihkan 1 dengan Z,
dia jadi positif, jadi negatif. Okey. Itu yang untuk huruf. Untuk nombor pula 298 dah memang dekat sini. Pindahkan pula. Dia dah memang duduk belah kanan. Pindahkan yang 9 ni duduk belah kiri. Ni positif. Bila pindah ke sebelah dia jadi negatif. Okey. Jadi selesaikan 18 tolak 1 kita dapat 17Z. Lepas tu 298 tolak 9 kita akan dapat 289. Ini positif 17. Kita nak alihkan 17 sahaja. Kenapa? Kenapa kita alihkan 17? Sebab kita nak jawapan Z sahaja. Jadi kita kena tinggalkan Z tu sorang-sorang. Ini yang kita belajar minggu lepas. Sebab tu cikgu ajar satu-satu. Ini kita belajar minggu lepas. 17 darab pindah ke sebelah dia. Jadi bahagi. 289 per 17. Pastikan 17 tu duduk dekat belah bawah. Sebab ada lagi yang cikgu nampak. Dia letak 17 alih dia ke atas. Ingat. Bila darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Maksudnya apa? Maksudnya 17 ni duduk belah bawah. Jangan bawa dia duduk belah atas. Maksudnya apa? Jangan 17 per 289. Salahlah jawapannya. Okey, Z. Dekat sini kita akan dapat Z jawapan dia 17. Jelas ke? Cikgu nak tanya sikit masing-masing. Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Aina Damia. Jelas ke Aina Damia semuanya? Okey, bagus. Okey, jadi kita akan cuba buat soalan yang nombor 2 pula. Kita akan cuba buat soalan nombor 2. Berdasarkan contoh yang cikgu tunjuk dekat nombor 1 dengan nombor 7. Cuba selesaikan soalan nombor 2. Ada soalan jangan segan silu tanya cikgu. Kalau malulah nak tanya dalam kelas ni, tanya dalam WhatsApp. Okey, cuba buat nombor 2. Okey, bagus. Dah dapat jawab. Bagus, laju. Senang je kan? Bagus Aulia, orang pertama. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Ni ada tersilap alih. Negatif X. Okey, betul dah. 15X. Okey, bagus. Ramai dah dapat. Okey, pandai. Okey, bagus. Tak ada masalah. Okey, betul. Ramai dapat jawapan. Bagus, bagus. Cikgu suka. Okey, pandai. Okey, bagus. Haris.
Dah nampak dah sikit. Cikgu harap masing-masing dah nampak dah bayangan-bayangan macam mana nak selesaikan soalan dia. Bukan apa. Nanti kamu dah form 4. Dia lagi kompleks. Ya, kenapa tu? Okey, 1 minit lagi. X kan dalam. Ya, betul. Okey, ada soalan. Okey, bagus. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan dah soalan nombor 2. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok ni. Masing-masing boleh tengok ni. Okey, yang pertama cikgu tunjuk dekat depan, cikgu nak kamu faham betul-betul dia punya konsep. Cikgu nak kamu faham dia punya konsep. Yang pertama bulatkanlah. Yang pertama ni maksud kenapa cikgu suka kamu bulatkan, sebab senang sikit nak nampak. Okey. 7 dengan 142. 16X dengan X. Okey, yang huruf duduk belah kiri. Okey, 16X ni dah memang duduk belah kiri. Jadi kita tulis 16X. Yang X ni tulislah 1 bagi kita nampak sikit. Pindah ke sebelah. Positif, dia jadi negatif 1X. Sama dengan 142 dah memang duduk belah kanan. 7 ni positif, dia jadi negatif 7. Okey, jadi masing-masing tengok dekat sini. 16 tolak 1 kita dapat 15X. 142 tolak 7 kita dapat 135. Okey, ada yang tanya cikgu, positif 15 ni kenapa kita pindahkan dia tak jadi negatif? Okey, kamu kena faham satu benda, yang rule yang cikgu bagi 4 tu, positif jadi negatif, negatif jadi positif, darab jadi bahagi, bahagi jadi darab. Yang rule ni hanya boleh dipakai sekali sahaja semasa satu alih. Maksudnya kalau kamu nak alihkan 15 ni, darab jadi bahagi, kamu takkan sentuh dah positif jadi negatif. Kamu kena pilih satu sahaja. Kalau kamu set positif pindah ke sebelah dia jadi negatif, kamu tak boleh pakai darab jadi bahagi. Maksudnya bila kita nak pindahkan 15 tu, kamu boleh pakai satu rule sahaja untuk melakukan satu pemindahan. Kamu tak boleh pakai campur tiba-tiba rule positif negatif jadi dengan darab jadi bahagi. Dia akan maksudnya ada yang faham 135 bahagi negatif 15. Salah. Siapa buat macam ni salah. Jadi sebab apa? Sebab rule yang kamu pilih dekat sini adalah darab jadi bahagi. Maksudnya fokus kepada satu rule sahaja. Jadi bila nombor tu duduk sebelah huruf, dia dalam keadaan darab. Jadi darab pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. Dekat sini 135 bahagi 15, kita dapat 9. Cikgu harap menjawablah. Ada soalan tanya je. Sama ada kamu nak terus tanya dalam kelas, boleh share dengan kawan-kawan apa yang kamu fikirkan. Tak ada masalah. Kalau kamu pindahkan, ada soalan tadi, ada kamu pindahkan kalau nak pindahkan huruf belah kiri boleh, belah kanan boleh ke cikgu? Boleh, kamu akan dapat juga jawapan dia 9. Cumanya jawapan akhir tu kamu tulis macam ni, 9 sama dengan X. Jawapan ni jangan biasakan tulis 9 sama dengan X. Sebab apa? Sebab kita nak cari X ni apa. Jadi kita kena tunjuklah X ni adalah 9. Jadi pemeriksa, bila kita nak pemeriksa nak tanda markah, bila soalan tu cakap X tu berapa, pemeriksa akan cari huruf X. Jadi bila kamu letak X dulu, senanglah pemeriksa nampak. Itulah tujuan asal dia. Kenapa cikgu tetapkan huruf duduk belah kiri. Okey. Jelas ke semua? Nak dengar suara sikit, boleh faham ke? Boleh. Okey. Okey, bagus. Okey, jadi kita pergi kepada soalan panjang sikit. Berdasarkan tak rujuk apa-apa contoh, rujuk contoh yang kamu buat sahaja, cuba selesaikan soalan nombor 8.
Okey, cuba buat soalan nombor 8. Laju. Baguslah. Okey, bagus Aulia. Pandai. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Saya rasa Aulia okey kot untuk algebra ni. Aulia dah Boleh. Aulia dah belajar bab berapa dah kat sekolah? Sampai bab 5. Bab 5 tu trigonometri ke? Trigonometri jelas? Senang? Dia kalau ada formula depan mata tu boleh. Mana panjang sangatlah formula dia. Jadi 3 formula tu je. Okey, nanti bulan 9 ni cikgu ingat nak masuk trigonometri Sebab ramai yang WhatsApp cikgu, ramai yang parent WhatsApp cikgu, ramai parent yang WhatsApp cikgu, anak saya kurang jelas tentang trigonometri. Tak apalah, bulan 9 ni cikgu akan proceed dengan trigonometri. Okey, jadi nombor 8 ni boleh hantar dekat cikgu kalau dah siap. Okey, bagus. Okey, bagus. Okey, pandai. Kenapa jawapan banyak titik perpuluhan? Kejap cikgu cek Ada tersilap alih. Tu ada tersilap alih. Astaga. Silap alih. Okey, tak apa, tak apa. Ada yang tersilap tu. Okey, 1 minit lagi cikgu bagi 1 minit lagi. Jawapan dia 2 jawapan dia 2. Untuk soalan petang ni tak ada jawapan dalam keadaan pecahan dengan perpuluhan, semua nombor bulat.
Nombor besar tolak nombor kecil. Okay, tak apa. Cikgu tunjuk lepas ni. Okay, cikgu nak terang sekejap ada kawan kamu tanya. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Banyak soalan yang cikgu terima lah. Okey, kamu boleh tengok kat depan ni. Okey, jadi nak selesaikan ni, dalam matematik ni kamu kena faham satu benda. Dalam matematik ni kamu kena faham satu benda. Banyak jalan. Banyak jalan untuk selesaikan. Sama ada kamu ke kiri dulu, kamu ke kanan dulu, atas dulu. Tak kisah. Dalam matematik, ada sekolah kamu ajar cara lain. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan ada kebiasaan yang kamu buat. Okey, yang kamu buat tadi. Okey, masing-masing tengok kat depan. Okey, tengah tengok ke? Tengah. Okey. Hai, seorang je, yang lain tengah tengok ke? Ya, cikgu. Okey. Ya, Jadi cikgu. cikgu akan tunjukkan beberapa ada 3 cara dekat sini cikgu dapat daripada apa yang kamu dah selesaikan. Okey, cara pertama macam biasa cara cikgu, baguslah. Untuk cara ni sebab kamu dah follow cara cikgu memang bagus. Sebab apa? Sebab cikgu yang ajar. Okey, geram. Okey, jadi dekat sini adalah kita bulatkan, kita nak nampak, kita nak nampak dia sebutan sama dengan sebutan tak sama. Okey, ini negatif X. Okey, kita bulatkan. Okey, kamu alihkan negatif X positif pindah ke sebelah jadi 12X. 18 tambah 20 ni positif pindah ke sebelah jadi negatif 64. Okey, bagus. Siapa yang dah buat cara ni bagus. Dia bagus, tak ada masalah. Jadi selesaikan negatif 1 dengan negatif 2. Ada yang tak nampak. Sebab tu cikgu letak ni 1 tadi. Ada yang buat macam ni tahu tadi. Negatif X bila pindahkan 12 ni dia dapat 12X. Tapi dia hilangkan negatif X. Salah. Kamu kena faham yang negatif ni milik X. Yang ini negatif ni milik X. Negatif dekat sini bukan milik X tapi milik 12. Okey, jadi cikgu minta maaf lah. Tadi cikgu memang setiap kali sesi latihan, cikgu akan cek satu-satu. Okey, kalau betul tak ada masalah, cikgu bagi tanda smiley. Lepas tu thumbs up. Okey. Jadi kat sini negatif 1 dengan negatif 12. Jangan hilangkan. Kalau kamu hilangkan dia jadi positif 1. Salah terus jawapan dia. Sebab tu dapat perpuluhan. Tu ada dalam 3-4 orang juga dapat perpuluhan. Sebab negatif 1. Tak nampak negatif 1. Bila kamu alihkan negatif 12, dia hilangkan negatif dekat sini. Tu salah lah. Maksudnya negatif 1 tu kena ada dekat situ. Jadi dekat sini kita selesaikan, kita akan dapat negatif 13X. Siapa yang dapat negatif 11, X tu dikira salah.
Okey, check balik. Okey, 18 tambah dengan 20 tolak 64. Jadi dekat sini kita dapat negatif 26. Jadi negatif 13 pindahlah ke sebelah. Dia akan jadi bahagi. Jangan jadi ada juga jadi positif 13. Salah. Negatif 26 bahagi negatif 13. Kita akan dapat 2. Inilah jawapan dia. Bagus. Ini adalah cara yang pertama. Untuk cara yang pertama, cara yang cikgu ajar memang ramai yang pakai cara ni bagus. Cuma ada masalah pada negatif 1 sahaja. Jadi itu tak ada masalah. Okey, cara yang kedua. Cara yang kedua lebih kurang cara pertama sahaja. 64 tolak X sama dengan 18 tambah 12X tambah 20. Okey, jadi kamu tengok kat sini. Untuk cara kedua ni, kamu terus define sini kiri, sini kanan. Tu macam biasalah. Bila kita bulatkan macam tadi, kita bulatkan. Okey, ni 64, 18 dengan 20. Ini adalah bulatan yang seterusnya. Macam tadi. Tapi yang ini, bila kamu dah nampak 18 dengan 20 dalam satu bahagian, kamu boleh terus selesaikan. 18 dengan 20, kamu akan dapat 38 tambah 12X. Ini 64 tolak 1X. Ni macam tadi cikgu ajar. Jadi kalau boleh. Bila kita nampak dah sebutan serupa dalam satu bahagian, kita terus selesaikan. Kita terus selesaikan. Saja cikgu nak tunjuk cara ni. Sebab apa? Sebab bila kamu banyak sangat alih, kamu careless satu soalan, silap, kamu careless satu nombor, kamu tersilap alih, salah jawapannya. Jadi nak mengurangkan peratusan keliru dekat situ, mana-mana sebutan serupa yang dah ada dalam satu bahagian, dalam daripada soalan, kamu boleh terus selesaikan. Kita bukan apa, sebab kita nak kurangkan kita punya careless. Okey, jadi dekat sini, okey, buat macam biasa. Yang nombor duduk belah kiri, 12 pindah ke sana. Kita akan dapat negatif 12X. Ini kita akan dapat 38, 64 ni positif, pindah ke sebelah jadi negatif 64. Selesaikan. Negatif 13X. 38 tolak 64. Sama, kita akan dapat negatif 26. Dekat sini, pindahkan, kita akan teruslah dapat jawapan dia sama sahaja, X sama dengan 2. Berbeza cara dengan pertama dengan cara kedua adalah cikgu terus selesaikan sebutan serupa pada satu bahagian. Hujah cikgu kenapa? Hujah cikgu adalah supaya nak mengurangkan peratusan kekeliruan. Okey, boleh faham ke dua cara yang cikgu dah tunjuk kat depan ni? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Jadi ada okey, bagus. Okey, jadi ada kawan kamu dia buat kejap cikgu salin. Dia buat macam ni tau. Banyaklah pula nak salin ni. Okey. Jadi ada yang buat macam ni. 64 tolak X sama dengan 18 tambah 12X tambah 20. Okey. Jadi ada yang buat macam ni ada yang buat macam ni. Sekejap cikgu tengah salin balik ni apa yang kamu salin. Okey. Dia akan buat nombor besar tolak nombor kecil. Dia akan dapat, okey, bila kita pindahkan, kawan kamu dia dapat macam ni. Kalau yang tak faham tu tak apalah. Cikgu nak terangkan dekat kawan kamu. Cikgu terlupa namanya. Okey, macam ni dia akan dapat 12X tambah X sama dengan 64 tolak 18 tolak 20. Okey, masing-masing boleh tengok kat depan. Ni ilmu barulah sebab kawan kamu tunjuk macam ni. Okey, yang ni soalan. Ini adalah soalan. Jadi cikgu petakkan supaya tak ada kekeliruan. Okey, jadi yang ni step pertama adalah kita alihkan negatif X. 12 ni pindah ke sebelah. Negatif 12X. Okey, 18 tambah 20. Negatif 64. Okey, ada kawan kamu tanya dekat sekolah. Dia dapat macam ni. 12X sama dengan 64 tolak 10 tolak 20. Okey. Jadi sekarang macam mana kita dapat 12X tambah X sama dengan 64 tolak 10 tolak 20?
Okey, cara dia, hujah dia, proving dia adalah dia darabkan semua dengan negatif. Dia darabkan semua dengan negatif. Negatif, darab negatif. Ini kalau siapa yang confuse, tengok kepada cara nombor 1 dengan 2 je. Negatif dengan negatif dia jadi positif X. Negatif dengan negatif dia jadi positif 12X. Negatif dengan negatif, negatif dengan positif jadi negatif 18. Negatif dengan positif negatif 20. Negatif dengan negatif dia jadi tambah 64. Jadi bila disusunkan, X tambah 12X sama dengan 64 tolak 10, tolak 18 tolak 20. Inilah macam mana terjadinya persamaan ini. Okey, inilah jadinya macam mana terjadinya persamaan ini. Jadi bila kamu selesaikan, kamu akan dapat je sama X sama dengan 2. Okey. Cikgu nak terang dekat kamu, persamaan tu boleh berubah. Jadi X tambah 12X kita dapat 13X. Dekat sini kita dapat 26. Lepas tu pindahkan sebelah kamu akan dapat X sama dengan 2 juga. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Betul cikgu cakap tak ada masalah. Tapi yang merumitkannya adalah didarabkan semua dengan negatif. Negatif dekat belah luar, darabkan simbol dekat belah dalam. Okey, sekejap cikgu nak tanya. Cikgu harap jelaslah kepada yang bertanya. Macam itulah cara dia dapat. 12X tambah X sama dengan 64 tolak 18 tolak 20. Okey, cikgu nak cikgu nak ajar kamu sesuatu lah. Cikgu nak ajar kamu sesuatu. Okey, masing-masing tengok. Mungkin ni ilmu baru. Mungkin ni ada ilmu baru. Okey. Okey, ni adalah ilmu baru. Okey, 64. Okey, ni cikgu pindah topik sekejap. Pindah topik sekejap. Tolak X sama dengan 18 tambah 12X tambah 20. Okey, soalan cikgu dekat kamu. Kalau cikgu buat 64 ni darab 2, soalan cikgu betul tak? Jawapan cikgu akan dapat betul ke tak? Aulia. Kalau 64 cikgu darabkan 2, jawapan cikgu akan dapat sama macam tadi atau lain? Lain. Lain. Okey, bagus. Okey, tetapi kalau cikgu darabkan semua dengan 2. Dia konsep macam tadi. Cikgu terang konsep macam tadi. Okey, sekarang masing-masing tolong cikgu tekan kalkulator. Kalkulator cikgu jauh sangat. 2 darab 64. Masing-masing tekan 2 darab 64 dapat berapa? 128. 128. Okey, 128. Okey, 2 darab negatif 1 dapat berapa? Negatif 2. Okey, negatif 2X. Sama dengan. Ini kamu kena darab juga. 2 darab 18 dapat berapa? 36. Okey, kita dapat 36. Okey, 2 darab 12 dapat berapa? 24. 24X. 2 darab 20 dapat berapa? 40. 40. Okey. 40. Okey, bagus. Okey, sekarang ni soalan tadi. Sekarang ni, tengok dekat depan. Yang cikgu alih dekat sini, cikgu nak masing-masing selesaikan. Cuba selesaikan, hantar dekat WhatsApp cikgu. Okey, tadi kita dapat berapa jawapan tadi Aulia? Cikgu lupa. Berapa jawapan tadi kita dapat? X sama dengan 2. okey, X sama dengan 2. Okey, cuba buat jawapan dekat bawah ni.
X equals to 36 plus 40 minus 128. Okay, Dasha hantar kat cikgu Ya. 36x equals to 36 plus 40 minus 128. Hah? X equals to negative 52 or 26. 52. Oh! X equals to Okay, dah dapat. Bagus. Okay, pandai. Cikgu bagi lagi 1 minit Kena masa lagi Cikgu bagi lagi 2 minit lah. astaga. Ah. Okay, 1 minit lagi 1 minit lagi. Okay, bagus. Okay, jadi cikgu nak tanya masing-masing. X berapa kamu dapat? 2. Ya, Dua. kita akan dapat 2 juga. Jadi cikgu akan buatlah dekat depan ni. Okey, jadi cikgu akan buat cara nombor 2 lah. Bila cikgu nampak 36 dengan 40. Bila cikgu dapat 36 dengan 40. Dalam satu tempat cikgu selesaikan terus. Kenapa cikgu selesaikan terus? Sebab cikgu nak kurangkan careless, kurangkan mistake. Okey, jadi dekat sini cikgu akan dapat 76 tambah 24X. 128 tolak 2X. Yang ada X duduk belah kiri. Dekat kat sini 2X. Negatif 2X dah memang duduk belah kiri. Positif 24 pindah ke sebelah dia jadi negatif 24. Ni 76. Ni positif. 76 dah memang duduk belah kanan. Tapi 128 duduk belah kiri. Jadi kita pindahkan dia akan dapat negatif 128. Selesaikan negatif 2 dengan negatif 24. Kita akan dapat negatif 26X. Lepas tu 76 tolak dengan 128. Kita akan dapat negatif 52. Negatif 26X. Bila kita pindahkan ke sebelah darab jadi bahagi. Jadi sekarang ni kita tekan kalkulator. Kita akan dapatlah jawapan dia 2. Okey, apa yang cikgu nak cuba ajar dekat sini adalah kalau cikgu darab 2 dekat 64 ni, jawapan cikgu akan lain. Tetapi apabila cikgu darab 2 dekat semua dalam ni, cikgu tak mengubah apa-apa pun. Jawapan dia akan sama sahaja. Itulah kalau kamu ingat. Kalau kamu ingat, kamu ada belajar masa dekat form 2 menyelesaikan
solving selesaikan dua huruf. Selesaikan dua huruf menggunakan elimination. Cara-cara penghapusan. Okey. Inilah hujah dia. Ini adalah hujah dia. Kalaulah kita darab dengan 5, tapi kalau kamu darab dengan semua ni darab dengan 5, tak kisah, jawapan dia akan 2 juga. Kalau kamu buat kuasa 2 kan semua dekat sini, jawapan dia akan 2 juga. Kamu tak mengubah soalan selagi mana kamu darabkan dengan semua. Sebab tu dalam matematik ni dia ada sistem dia. Okey, baguslah. Okey, yang dah dapat 2 ni sebenarnya dah bagus dah ni. Sebab nombor dia dah besar-besar dah dekat sini. Okey, jadi cikgu nampak dah ramai dah boleh faham. Kebetulan lah ni, kalau kamu form 1, cikgu tak terangkan tau yang ni. Memandangkan ni kelas form 3, cikgu terangkan lah. Okey. Itu adalah hujah lah nombor 3. Jadi kita ada 3 cara. Sebenarnya semua cara sama sahaja selagi konsep kita betul. Apa konsep dia betul? Konsep tentang rule cara nak alihkan positif jadi negatif, cara nak alihkan negatif jadi positif, dan ada 4 rule tu. Yang kedua, konsep yang kedua yang kamu kena betul-betul pegang adalah sebutan yang serupa. Mana satu sebutan serupa, mana satu sebutan tak serupa. Nombor dia besar mana pun, nombor dia banyak mana pun, kalaulah dekat belah kiri tu ada 10 nombor, belah kanan ada 10 nombor, kalau kamu pegang dua benda tu je yang cikgu ajar pada petang ni, dah kamu boleh selesaikan. Okey. Jadi sekarang kita teruskan buat latihan je lah. Kita kukuhkan latihan kita sebelum cikgu nak masuk kepada minggu depan. Jadi untuk minggu depan sebenarnya cikgu tak naklah kamu buat silap. Dekat mana kalau buat silap panjang penerangannya. Okey, bagus. Bagus. Tapi kita teruskan kepada soalan yang seterusnya. Kita kukuhkan sama-sama. Okey, jadi masing-masing cikgu nak buat 2 soalan di hadapan nombor 9 dengan nombor 11. Boleh ke nak dengar suara sikit? Boleh ke? Boleh cikgu. Okey, bagus. Boleh, Okey. cikgu. Okey, mantap. Cuba buat. Jangan risau, cikgu akan tunjuk juga jawapan dia. Lajunya. Bagus. Okey, bagus. Oh, cikgu macam wow. Cepat pula masing-masing faham. Ada dalam 5 orang dah siap semuanya. Tapi kamu kena tunggu tahu sebab cikgu tak boleh assume semua orang dapat tahu apa yang cikgu ajar. Cikgu memang macam tu. Jadi memang latihan je sampai habis kelas ni. Okey, untuk yang dah boleh faham dengan jelas apa yang kita dah belajar pada petang ni, kamu boleh buat je semua tu. Boleh buat je semua dalam buku tu, page tu.
Okey, tak mengapa. Okey, bagus. Okey, cikgu bagi lagi 3 minit Welcome. Yang dah siap tu boleh je nak buat soalan yang lain dulu. Cikgu tengah tunggu kawan-kawan kamu hantar. Nak check seorang-seorang. Sama-sama. Okey. Okey, lagi 3 minit cikgu akan tunjukkan jalan kerjanya. Untuk yang dah siap dan cikgu dah check, kamu boleh je nak buat soalan lain pun. Okey, bagus, pandai. Okey, pandai. Okey. Semua latihan hantar gambar. Okey tak? Kalau kamu, dah betul-betul boleh faham, tak ada masalah. Tapi kalau macam kamu ada soalan nak tanya, soalan tu confuse ataupun ragu-ragu dengan soalan tu, boleh hantar dekat cikgu. Cikgu, soalan ni nak buat macam mana? Nanti cikgu tunjuk kat depan. Okey, bagus, pandai. Okey, 1 minit lagi cikgu akan tunjukkan dekat depan. Okey, dah cikgu akan tunjukkan dekat depan lah macam mana nak selesaikan. Okey, jadi untuk yang masih ragu-ragu macam mana nak buat, ada juga yang masih ragu-ragu macam mana nak buat. Okey, ingat bila kita dalam kelas ni sebagai seorang guru walaupun ramai yang faham, tapi cikgu tak boleh assume semua orang dapat. Jadi cikgu akan tunjukkan sampai habis. Jadi kita pergi kepada 9. Nombor 9. Okey, cikgu tulis 100 tolak Y sama dengan 6.
tambah 11Y tambah 10. Okeylah kalau macam kamu confuse lagi ataupun kamu ragu-ragu lagi, bulatkan. 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 Bukan main bulatkan. Bulatkan sebutan yang serupa. Bukan main bulatkan. Jadi sekarang ni yang ni negatif Y, 11Y kita dah bulatkan. Jadi bila kita bulatkan ni, kita boleh nampak dah kat mana yang nak kat mana yang nak diselesaikan, yang nak dialihkan macam mana, apa keadaan dia, positif ke negatif. Jadi kalau kamu tengok dekat sini, cikgu lebih suka cara ni lah. Okey, ini adalah bahagian kiri. Ya, ini adalah bahagian kiri. Sebenarnya jalan kerja yang kamu buat tu ada kawan kamu memang dah betul dah. Cumanya kamu tersilap alih. Itu sahaja. Jadi kita tengok bahagian kanan. Bila ada dua bulatan warna biru di bahagian kanan, kamu boleh terus selesaikan. Kamu akan dapat dia 16. Jadi 11Y tambah 11Y. 16 dengan 11Y tak boleh ditambahkan sebab apa? Sebab dia bukan sebutan yang serupa. Jadi 100 tolak Y. Ada yang confuse. Kalau kamu confuse tentang tolak Y, kamu boleh letak 1Y. Kita letak nombor 1 tu supaya kita tahu apa tambah apa tolak apa. Jadi kemudian kita alihkan. Alihkan. Ingat, alihkan ikut cara cikgu yang huruf duduk belah kiri. Ni negatif 1Y dah memang duduk belah kiri. Positif Y. Ni positif dia. Bila kita alihkan dia duduk belah kanan. Duduk belah kanan alih ke kiri dia jadi negatif 11Y. Sama dengan 16 ini adalah positif 100. Positif pindah ke sebelah dia jadi negatif 100. Okey, bila sampai sini kalau rasa kita punya integer lemah. Integer ni apa? Tambah tolak darab bahagi. Tambah tolak lah, tambah tolak. Negatif 1, negatif 11Y. Kamu guna kalkulator. Kamu tekan sahaja nombor di hadapan. Negatif 1 dengan negatif 11Y. Nanti kamu akan dapat dalam kalkulator negatif 12Y. Jangan risau. Dah form 3. Memang boleh bawa kalkulator dalam exam. Cikgu tak retilah nak congak 16 tolak 100. Tak payah congak. Tekan je terus kalkulator. 16 tolak 100 kita dapat negatif 84. Okey. Dan yang terakhir, bila kamu nak pindahkan darab ke sebelah dia jadi bahagi, tak ada masalah. Tapi kamu kena pilih. Kamu dah setkan darab tu pindah ke sebelah jadi bahagi. Janganlah kamu buat negatif jadi positif. Kamu hanya boleh ada satu rule untuk satu pengalihan. Pilih yang betul sahaja. Jadi negatif 84 per dengan negatif 12. Jadi ada orang tanya cikgu, kenapa negatif tu, kenapa jawapan dia positif? Sebab negatif darab negatif, kalau darab dengan negatif jadi positif, sama juga dengan bahagi. Negatif bahagi negatif jadi positif. Jadi jawapan nombor 9 adalah Y sama dengan 7. Jadi dah betul dah. Bagus. Tak ada masalah. Okey, jadi cikgu teruskan penerangan cikgu untuk soalan 11. 211 tolak Y tambah 36. Panjang sikit kan? Okey, jadi kita tengok ni. 12Y tambah 7. Okey, bulatkan. Okey, ni bulat. Ni satu geng ni. Ni satu geng. Yang warna biru tu satu geng. Okey, yang ni, yang Y ni adalah satu geng. Jadi kamu tengok ni, dia ada dua bahagian. Bahagian kiri. Bahagian kiri. Bahagian kanan. Jadi untuk siapa-siapa yang dah faham, ramai yang dapat buat sebenarnya. Untuk siapa-siapa yang dah faham, boleh selesaikan semua kat situ. Kalau kamu nak cek jawapan, hantar kat cikgu. Jawapan tak ada yang dalam keadaan perpuluhan dengan pecahan tau. Ni cikgu dah cari worksheet dia. Okey, jadi dekat belah kiri ada warna biru. Warna biru kita 211 dengan 36. Selesaikan terus. 211 tambah 36. Kamu dapat 247. Tolak 1Y. Tengok cikgu tambah 1Y. Sama dengan 19 tambah 7. 19 tambah 7. Kamu dapat 26. Tambah 12Y. Okey, jadi step yang sama. Nombor duduk belah kanan. Huruf duduk belah kiri.
Huruf kita ada negatif 1Y. Jadi dah memang belah kiri. Jadi kita tak payah nak alih. Ni 12Y positif. Bila pindah ke sana dia jadi negatif 12Y. 26 dah memang duduk belah kanan. 247 ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. Okey, jadi dekat sini tekan sahaja kalkulator. Ambil nombor. Ingat, negatif 1Y dengan negatif 12Y. Ada yang tulis Y kuasa 2. Jangan. Yang Y kuasa 2 tu bila didarab. Nah, kamu kena tahu bila didarab, bila dibahagi. Darab kita akan pergi minggu depan. Macam mana nombor darab nombor, huruf darab huruf, huruf nombor darab huruf nombor. Okey, yang ini sekarang kita pergi kepada soalan ni je. Negatif 1 dengan negatif 12, kita dapat negatif 13Y. Sama dengan, tekan je terus 26 tolak 247. Dalam kalkulator kamu akan dapat 221. Negatif 221. Okey, Y negatif 221 per dengan negatif 13. Okey, jadi dekat sini kita akan terus dapat jawapan dia 17. Bagus, ramai yang betul. Cikgu tepuk tanganlah. Sebab ramai yang betul. Okey, jadi kita akan teruskan kepada sesi latihan. Kita teruskan kepada sesi latihan. Okey, jadi latihan je sampai 7.30. Cikgu nak ajar benda baru pun dah sekarang dah pukul 7.10. Takut tak sempat. Okey, jadi kita proceed kepada latihan demi latihan. Okey, kamu boleh je siapkan terus latihan yang lain. Tapi yang dekat depan ni cikgu akan tunjukkanlah. Okey, boleh buat soalan 6 dan soalan 12 pula. Buat je lah 3 terus. Nombor 5 cikgu belum tunjuk. Buatlah 3 terus. Okey, bagus. Betul, tak ada masalah. Okey, siapa-siapa ada soalan ke, jangan segan silu nak tanya cikgu. Ada soalan, tanya je. Kita jawab. Kadang-kadang soalan kamu tu boleh buat kawan kamu tu belajar benda baru.
Okey, bagus. Tak ada masalah lah. Okey, cikgu bagi lagi 3 minit. Cikgu bagi lagi 3 minit. Yang tak faham, jangan biarkan diri dalam keadaan tak faham. Boleh terus tanya cikgu. Scarlett macam mana Scarlett? Boleh jawab Scarlett? Boleh. Okey. Okey, bagus. Okey, bagus. Tak ada masalah. Sorry cikgu tengah check jalan kerja masing-masing tau. Okey, bagus. Okay, cikgu masih menunggu lagi untuk kawan-kawan yang belum hantar. Silap tu. 2 orang. Okey, bagus. Nampak dah boleh faham ni. Cikgu soal kamu, rasa-rasa kalau graf linear ni, graf dia bentuk macam mana? Siapa tahu? Tak tahu. Aulia rasa graf linear tu macam mana bentuk dia? Yang ada macam naik ni yang turun tu. Yang muka kat atas dengan bawah tu. Tak. Kan? Bukan. Okey. Nanti cikgu ajar graf linear. Yang ni kita tengah buat persamaan linear. Yang kita tengah belajar pada hari ini adalah persamaan linear. Persamaan linear ada graf dia. Persamaan kuadratik ada graf dia. Apa, kita pergi slow-slow. InsyaAllah boleh punya. Jangan risau. Tapi kalau tak faham, bagi tahu tahu. Jangan diam. Sebab minggu depan cikgu nak pergi susah. Tak adalah susah. Maksudnya lagi susah daripada hari ni. Kalau faham hari ni tak ada masalah kot untuk minggu depan. Okey. Okey, lagi 2 minit. Cikgu akan tunjukkan jalan kerja dekat depan. Lagi 2 minit. Okey, habis dah. Cikgu akan tunjukkan jalan kerja dekat depan. Jadi cikgu buat laju-laju sikit.
Okey, jadi 2Y. Tak apalah cikgu buat slow-slow. Okey, jadi dekat sini 2Y tambah 13 sama dengan 55 tolak 1Y. Cikgu suka kalau nampak satu huruf, cikgu letak 1. Okey, 2Y negatif 1 ni positif, pindah ke sebelah. Ada silap pindah tadi. Negatif pindah ke sebelah dia jadi positif. Sama dengan 55. Yang ini 13. 13 ni di dalam keadaan positif. Bila pindah ke sebelah dia jadi negatif 13. 2Y tambah Y. 2 tambah 1. Ambil nombor dia je tambah. Jangan kacau huruf tu. Jadi 3Y dekat sini. 55 tolak dengan 13. Kita akan dapat 42. Jadi dekat sini. Okey, jadi bila dekat sini cikgu nak kamu tengok 55. Lepas tu kita tambahkan dia jadi positif. 2Y tambah 13. Okey. Sekejap 55 tolak 13 dapat berapa? 42. Okey. 42 bagi 3. Okey, jadi kita alihkanlah 3 tu. 42 bahagi 3. Jadi kita akan dapat Y tu 14. Y tu adalah 14. Okey. Seterusnya kita pergi kepada soalan 12. 16 tambah 19X tambah 15 sama dengan 71 tolak X. Okey, jadi sekarang bulatkanlah 16, 15, 71. Yang ini adalah huruf dia. Okey, 16 dengan 15 tu boleh diselesaikan. Kita akan dapat 31 tambah 19X sama dengan 71 tolak 1X. Jadi 19X ni duduk dah belah kiri. Yang ni negatif 1 pindah ke sebelah. Jadi negatif. Dia jadi positif 1X. Ini 71. 31 positif pindah ke sebelah. Dia jadi negatif 31. 19 tambah 1 kita dapat 20X. 71 tolak 31 kita dapat 40. Pindahkan 20 ke sebelah 40 per 20. Jadi dekat sini kamu tekan je kalkulator, kamu akan dapat X dia 2. Okey. Nanti lepas ni cikgu ajar macam nak cek jawapan kita betul ataupun salah. Okey, nombor 5. 118 tolak X sama dengan 4 tambah 5X. Okey, jadi yang ada huruf duduk belah kiri negatif 1X. Yang ni pindahkan dia akan jadi negatif 5X. Ni 4. 118 pindah jadi negatif 118. Jadi dekat sini kita akan dapat negatif 16X. 4 tolak dengan 118 kita dapat negatif 114. Okey, jadi dekat sini negatif 114 bahagi dengan negatif 6. Negatif 6. Jadi dekat sini negatif 114 bahagi dengan negatif 6. X kita dapat 19. Okey, jelas ke semua soalan dekat depan yang cikgu tunjuk ni? Boleh faham ke semuanya? Nak dengar suara sikit? Okey. Okey, jadi cikgu nak ajar last cara kita nak cek jawapan kita betul ke tak. Kamu kena faham apa maksud sama dengan. Apa yang dimaksudkan dengan sama dengan? Sama dengan sama dengan simbol sama dengan ni. Sama dengan ni membawa maksud jumlah dekat kiri sama dengan jumlah dekat kanan. Jadi maksudnya apa? Dia mempunyai nilai yang sama. Kiri dengan kanan mempunyai nilai yang sama. Jadi kalau kamu nak cek jawapan kamu betul ke tak, ada cara dia. Kok lah nanti dalam exam kamu ada lebihan masa, kamu nak confirmkan jawapan kamu tu betul. Jadi cara dia adalah, okey tengok ni soalan kita, 2Y tambah 13 sama dengan 55 tolak Y. Okey, Y kita sekarang adalah 14. Masukkan 14 ke dalam Y. Jadi kita akan dapat 2 darab 14 tambah 13. Sama dengan 55 tolak. Okey, Y kita 14. Masukkan juga 14 dekat sini. Ni cara kita nak cek. Cara kita nak cek. 2 darab 14. 2 darab 14. Kamu akan dapat 28.
tambahlah dengan 13. Sama dengan 55 tolak 14. Okey. Jadi dekat sini, 28 tambah 13, kamu akan dapat 41. 55 tolak 14, kamu akan dapat 41 juga. Jadi maksudnya, cara kita nak check jawapan kita betul ataupun salah. Bila kamu dapat nilai Y, tak kisahlah Y ke, X ke, A ke, tak kisahlah apa-apa huruf, nak check dia adalah masukkan ke dalam jawapan. Tapi kamu tahu, jangan selesaikan orang kata asing. Buat macam cikgu buat kat depan ni. Okey, jadi bila kamu tengok dekat jumlah dekat kiri, ni kiri, dengan kanan adalah sama, jadi kamu tak payah risau dah. Jawapan kamu tu dikira betul. Ya, betul. Soalan 6, Y sama dengan 14. Itulah cara kita nak check jawapan kita. Sama juga dengan yang lain. Okey, cikgu tunjuk last contoh. Cikgu pergi kepada contoh nombor 5. Okey, new page. Okey, nombor 5. Kamu tengok. Okey, X kita dapat 19. X kita dapat 19. Okey, soalan kita sekarang adalah 118 tolak X sama dengan 4 tambah 5X. Bila kamu dapat 19, masukkan 19 dalam ni dan masukkan 19 dalam ni. Jadi kita akan dapat 118 tolak 19 sama dengan 4 tambah 5 darab dengan 19. Jadi 118 tolak dengan 19, kamu dapat 99. Sama dengan 4 tambah 5 dalam kurungan 19, kita akan dapat 99 juga. Jadi kiri dengan kanan, jawapan yang sama, maksudnya jawapan kita tu adalah betul. Jadi itu adalah cara kita nak check jawapan kita betul ataupun salah. Jelas ke? Boleh faham ke semua yang cikgu ajar pada malam ni? Boleh. Okey. Okey, jadi cikgu nak terangkan apa yang kita nak belajar pula pada minggu hadapan lah. Okey. Minggu depan kita nak belajar fokus pada kelas minggu depan. Maksudnya minggu depan kamu kalau nak study dulu tak ada masalah. Kalau nak cikgu terangkan daripada awal pun tak ada masalah. Fokus kita pada minggu hadapan adalah cara expand ataupun dalam bahasa Melayu cara kembangkan. Cara kembangkan. Dia ada 3 level. Level pertama adalah A, B tambah C. Ini kita akan cikgu akan ajar. Level yang kedua adalah A tambah B darab dengan C tambah D. Level yang ketiga adalah kita tambah pula nombor A tambah B, C tambah D. Akhir sekali A tambah B kuasa 2. Jadi dekat sini, okey, jadi bila dekat sini kita akan belajar expand. Jadi senanglah untuk kamu tahu apa yang kamu nak belajar pada minggu hadapan, cikgu bagi tahu terus. Jadi kita belajar pendaraban. Kita belajar pendaraban. Ni nanti cikgu akan terangkan pada minggu hadapan. Macam mana expand ada dekat kiri, macam mana expand ada dekat kanan. Sebenarnya cara expand tu yang penting. Jadi bila cara untuk menyelesaikan kelas pada hari ni, cikgu tinggal fokus kepada cara expand sahaja. Sebab apa? Sebab cara selesaikan adalah apa yang cikgu ajar pada hari ini. Okey, jadi kelas kita pun dah nak sampai kepada penghujungnya. Cikgu nak soal lah masing-masing. Ada soalan tak nak tanya cikgu? Jelas ke semuanya? Jelas. Okey. Okey, bagus. Afham macam mana Afham? Okey ke? Okey. Okey. Nur Syifa macam mana Nur Syifa? Okey cikgu, okey. Syifa sekolah mana? Dekat mana? SMK Tun Syarifah Rozia. SMK Tengku Kursiah. Tun Syarifah Rozia. Tengok ingat Tengku Kursiah dekat asrama. Arisa macam mana?
Arisa monyok je. Okey. Okey. Okey, mana yang lain? Scarlett okey Scarlett. Scarlett lag. Irdina okey Irdina hari ni. Okey cikgu. Okey. Cikgu nak tanyalah untuk bab form 3 sepanjang kamu belajar apa bab susah? Bab 3. Bab 3 pasal yang pertama bab 1 indeks. Bab 2 untuk nilai tu Nilai tu bundarkan. Bab 3. Oh, bab 3 ni pasal duit Ya. senang je tu. Itu kita panggil matematik pengguna. Bab 4 nisbah. Nisbah yang besar tu kan, yang besar kecil tu kan. Betul. Okey, bab 5 trigonometri. Okey, tapi cikgu akan proceed trigonometri tau bulan 9 sebab cikgu akan ikut 5, 6, 7, 8, 9. Jangan risau. Nanti habis sahaja cover sampai 9 bab, cikgu ulang balik daripada bab 1. Sebelum kita masuk exam akhir tahun, kita akan cuba jawab paper-paper akhir tahun lah dalam kelas ni. Okey, jadi sampai situ sahajalah kelas kita pada malam ni. Terima kasih atas komitmen yang ditunjukkan. Okey dah, masing-masing boleh berehat. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih cikgu. Okey, Salam. sama-sama. Okey.